Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru-baru ini ada satu pendedahan daripada Raja Petra Kamarudin bahawa dia mendakwa ada aset UMNO sebanyak 100 bilion ringgit hilang. Tun Mahathir antara yang disebut dan dua bekas menteri juga disebut dalam kenyataan tersebut daripada Raja Petra. Jadi pada hari ini di biharian.com.my ada satu berita yang amat penting berkenaan dengan dana 100 bilion yang hilang ini. Daripada biharian.com.my dengan tajuk dakwaan aset UMNO 100 bilion ringgit hilang, Tun M dan dua bekas menteri digesa beri penjelasan. Itu yang dimohon oleh veteran UMNO. Seorang veteran UMNO menggesa Tun Mahathir bersama dengan dua lagi bekas menteri keuangan untuk memberikan penjelasan berkait dengan dakwaan kononnya kehilangan aset UMNO yang dikatakan bernilai 100 bilion ringgit Malaysia. Wow. Penjelasan bekas Perdana Menteri yang juga bekas Presiden UMNO itu bersama dengan Tun Daim Zainuddin dan juga bekas Bendahari Parti selain Tan Sri Nur Muhammad Yaakob menurut veteran UMNO perlu kerana rakyat khususnya ahli parti itu berhak tahu cerita yang sebenar. Menerusi satu kenyataan, Setiausaha Agung Veteran UMNO iaitu Datuk Mustafa Yaakob berkata, dakwaan itu adalah suatu yang serius dan melibatkan dana besar serta membabitkan kepentingan awam. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, veteran UMNO mahu supaya Tun Mahathir tampil untuk membuat penjelasan tentang 100 bilion ringgit yang dikatakan hilang. Dakwaan aset UMNO sebanyak 100 bilion hilang, Tun M dan dua bekas menteri digesa untuk memberi penjelasan. Nampaknya Tun Mahathir semakin hari semakin dihujani dengan pelbagai cabaran hidup. Baru-baru ini keluar di mahkamah atau satu kertas pembelaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa dalam pembelaan itu anak beranak Mahathir terlibat dengan dana kira-kira 200 juta ringgit Malaysia dalam kontrak yang diterima oleh syarikat yang mana ada kepentingan besar kepada anak beranaknya. Kemudian Puan Zarkasi pula timbul lagi dengan dia juga memberikan beberapa contoh dan dia mahu supaya fail-fail lama Tun Mahathir dibongkar semula dan disiasat berkenaan dengan semua perkara-perkara yang diperolehi oleh anak beranak Mahathir dan Mahathir ketika dia menjadi Perdana Menteri. Okey, dan ini pula satu pendedahan daripada Raja Petra Kamarudin, tapi Raja Petra sampai sekarang saya tak boleh nak terima sangat kenyataan-kenyataan atau bukti-bukti daripada Raja Petra. Kerana semua yang disebut oleh Raja Petra itu dia sebut di luar negara. Dia tidak berani untuk balik Malaysia. Kenapa tidak berani balik Malaysia? Kalau dia berani balik Malaysia, saya rasa itu lebih baik. Dia boleh bawa ke mahkamah, boleh mendakwa di mahkamah dan seterusnya boleh menjadi saksi di mahkamah. Okey, jadi apapun, saya pun setuju dengan veteran UMNO ini, iaitu supaya Tun Mahathir dan dua lagi bekas menteri supaya memberikan penjelasan kerana rakyat Malaysia ada hak untuk ketahui perkara sebenar, terutamanya untuk ahli-ahli UMNO. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Isu tentang dalang kepada payung yang memayungi dalang judi dalam talian secara haram
masih lagi menjadi satu perbualan yang hangat di Malaysia. Dan pada kemarin, akhirnya Menteri KDN mengumumkan tentang perkara yang berkaitan dengan ini. KDN menyerahkan serah polis dan SPRM untuk dedah identiti ahli politik dalang judi. Sekali lagi tajuknya daripada sinarharian.com.my, KDN serah polis, SPRM dedah identiti ahli politik dalang judi. Kementerian Dalam Negeri menyerahkan kepada polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk mendedahkan identiti ahli politik yang dikatakan telah menaungi kegiatan judi dalam talian. Menteri Dalam Negeri iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pihaknya percaya kedua-dua agensi itu akan membuat penilaian untuk melakukan perkara berkenaan sekiranya ada keperluan. Katanya, jadi biar badan penyiasat, polis dan SPRM yang membuat keputusan sama ada untuk mendedahkan. Itu mereka yang akan tentukan mengikut pertimbangan mereka. Saya tidak mahu masuk campur bab itu, katanya. Kedua-dua agensi tersebut mempunyai data yang komprehensif berhubung siapa individu di sebalik pemain dan juga mastermind. Jadi mengenai apakah mereka akan mendedahkan perkara itu, saya tinggalkan kepada penilaian profesional mereka. Katanya pada satu sidang media selepas merasmikan program KDN Madani di sini pada hari ini. Turut hadir sama adalah Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussain dan juga Ketua Polis Negeri Kedah sendiri iaitu Datuk Fisol Saleh. Mengulas lebih lanjut, Saifuddin Nasution berkata, pihaknya percaya nilai aktiviti perjudian dalam talian itu boleh mencecah sehingga berbilion ringgit setiap bulan. Wow! Katanya satu minggu mencecah 200 juta ringgit sehingga 250 juta ringgit. Itu baru satu jenis, belum yang lain. Dalam parlimen baru-baru ini saya paparkan kira-kira 100 laman web berkaitan judi dalam talian, katanya. Tambahnya, bila kita tengok dari segi saiz, volumenya sangat besar dan keuntungan mereka adalah dalam mata wang kripto dan sebagainya. Dari segi teknologi pula, mereka sangat ke depan. Sebab itu, pasukan penguat kuasa perlu tangkas 2 atau 3 langkah ke depan. Kerana aktiviti ini, walaupun ada juga alasannya perkara ini adalah sesuatu yang walau apapun alasannya, aktiviti ini sesuatu yang memudaratkan, katanya. Beliau juga tidak menolak kemungkinan kegiatan perjudian membiayai aktiviti politik. Berikutan data dan maklumat pihak berkuasa yang menunjukkan kegiatan itu dinaungi oleh ahli politik. Pemain dalam industri ini pula, katanya, pemain dalam industri ini kalau dia dilindungi oleh naungan politik, sudah tentu dia kena reciprocate, entah apa ni, RECIPROCAT, reciprocate, entahlah, reciprocate balik dari, jadi tidak mustahil dia membiayai kegiatan politik, katanya. Jadi dalam perkara ini saya serahkan kepada polis dan SPRM, katanya dalam kenyataan itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi.